Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Malam ini Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan izinnya. Mudah-mudahan pertemuan ini diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Pada malam ini ingin saya berkongsikan dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah hadis. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Disebut di dalam kitab sahihnya bab ta'bir ar-ru'ya ba'da salati as-subhi. Dan hadis ini berkisar tentang mimpi, sebuah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat mereka yang diazab dan mereka yang dikurniakan nikmat di barzakh. Bila kita sebut tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena yakin bahawa itu merupakan mimpi yang hak. Itu merupakan mimpi yang benar semata-mata. Begitu juga jika dikhabarkan para nabi yang lain, para rasul yang lain, mimpi mereka adalah mimpi yang benar. Tidak seperti mimpi kita yang mungkin kadang-kadang mimpi kita itu banyak perkara dusta, banyak perkara merepek, banyak perkara yang tidak masuk di akal. Kerana mungkin mimpi kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita alami di dunia ni, apa yang tersirat di dalam minda kita, di dalam hati kita, mungkin itu yang masuk di dalam mimpi kita. Boleh jadi. Tetapi tidak, para rasul mimpi mereka merupakan alamat dan juga kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi salah satu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam hadis ini, dan hadis ini sangat panjang. Maka saya bacakan sahaja apa maksudnya dan sama-sama kita hayati dan insafi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Kami mendengar daripada Samurah bin Jundab, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali bertanya kepada para sahabat, adakah seseorang daripada kamu bermimpi? Nabi ulang soalan itu banyak kali kepada para sahabat. Kemudian jawab Samurah bin Jundab, maka baginda menceritakan mimpinya kepada kami, apa yang Allah kehendaki baginda ceritakan. Nabi tanya kepada para sahabat, hampa mimpi tak? Ada mimpi apa-apa tak? Tidak ada jawapan daripada para sahabat. Rupanya Nabi nak ceritakan mimpi yang pernah dialami oleh baginda. Pada satu pagi baginda bersabda kepada kami, sesungguhnya pada satu malam aku didatangi oleh dua orang di dalam mimpi. Dalam mimpi itu Nabi terlihat ada dua orang yang mai di dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengejutkan baginda. Dan kemudian mereka berkata, berangkatlah. Maknanya apa? Dua orang ini nak ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke suatu tempat. Maka kata Nabi, aku pun berangkat bersama mereka berdua. Kemudian kami mendatangi seorang lelaki yang sedang berbaring
dan ada seorang lelaki berdiri di sisinya dengan memegang batu. Nabi bagi tahu sampai di satu tempat Nabi terlihat ada dua orang lelaki. Satu yang tengah berbaring, satu yang tengah berdiri di tepi orang berbaring tadi. Yang orang tengah berdiri tadi ni, dia memegang seketul batu yang besar. Lalu apa yang dibuat? Dihempaskan batu tersebut ke kepala orang yang berbaring tadi, sehingga terpelanting batu tersebut. Bila dah kena batu dihempak oleh orang yang berdiri tadi, muka orang yang berbaring tadi pecah. Batu dibaling tadi terpelanting. Dan orang yang berdiri tadi pun pergilah pergi ambil semula batu yang terpelanting tadi. Baginda beritahu, tidaklah dia kembali melainkan kepala lelaki yang berbaring itu pulih sebagaimana sebelumnya. Bila pergi ambil batu yang terpelanting tadi, patah balik mai kepada orang yang berbaring tadi, muka dia elok balik. Jadi macam sebelum dihempas batu. Maka diulang apa yang dibuat sementara tadi, iaitu dihempas semula batu tersebut ke muka lelaki yang berbaring tadi, sehingga muka lelaki tadi yang berbaring itu pecah dan terpelantinglah batu tersebut. Maka diulang perkara tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aku bertanya kepada kedua-duanya. Nabi bertanya kepada dua orang yang mengiringi baginda tadi, Maha suci Allah, siapa kedua-dua lelaki tadi ini? Maka mereka berdua berkata kepada aku, teruskan perjalanan. Dua orang yang escort Nabi tadi ni tak jawab. Apa yang mereka kata bila Nabi SAW tanya siapa kedua-dua ni, dua orang yang mengiringi Nabi tadi kata, teruskan perjalanan. Maka kami pun meneruskan perjalanan sehingga sampai kepada seorang lelaki yang sedang berbaring telentang. Di sisinya berdiri seorang lelaki yang memegang pengait daripada besi. Kemudian lelaki itu mendatangi wajah lelaki yang berbaring, lalu mengait tepi mulut sehingga tembus ke tengkuknya. Jumpa juga dua orang lelaki. Seorang tengah berbaring, seorang yang berdiri di tepi dia memegang satu pengait daripada besi. Apa yang dibuat oleh lelaki yang memegang pengait itu? Dia pergi dekat muka atau wajah orang yang berbaring tadi ni, lalu dia kait di tepi mulut sehingga tembus ke tengkuk atau leher dia. Biasa kita pancing ikan atau kita tengok orang pancing ikan, pengait itu masuk ke mulut, keluar di insang dia. Begitu diperlakukan kepada manusia, pengait itu dimasukkan ke dalam mulut dan tembus di tengkuk dia. Dan lubang hidung sehingga tembus ke tengkuknya. Satu lagi dimasukkan ke lubang hidung sehingga tembus ke tengkuknya. Dan kedua-dua mata sehingga tembus ke tengkuknya. Tak cukup dengan itu, kedua-dua mata pun dimasukkan pengait daripada besi tadi sehingga menembus kepada tengkuknya. Kata perawi, boleh jadi menurut Abu Raja ni salah seorang perawi, membelahnya. Bukan saja masuk, sampai terbelah. Daripada mata terbelah sampai ke leher. Daripada mulut terbelah sampai ke tengkuknya. Daripada lubang hidung terbelah sampai ke lehernya. Sabda Nabi SAW. Lalu dia berpindah ke belahan muka yang satu lagi dan melakukan apa yang dilakukan di sudut yang sama. Sebelah kanan dah terbarai dah, pindah sebelah kiri, buat benda yang sama, terbarai pula di sebelah kiri ini. Tidak akan selesai sudut yang lain itu selain sudut yang sebelumnya sudah baik seperti sedia kala. Dah terbarai sebelah kanan tadi, pindah di sebelah kiri, buat macam tu juga. Masuk pengait besi di mulut dia, di lubang hidung dia, di mata dia, sehingga menembus ke tengkuk dia. Tarik, terbelah, terbarai. Dan dalam masa yang sama di sebelah kanan tadi elok balik.
Lantas dimulakan semula sebagaimana dilakukan kali pertama. Duk ulang. Buat kiri kanan, kiri kanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada kedua-dua tadi, Maha suci Allah, siapakah kedua-dua lelaki tadi ni? Yang disiksa tadi dan yang menyiksa tadi ni siapa? Maka mereka berdua berkata kepada aku, teruskan perjalanan. Dua orang yang escort Nabi tadi kata, kita teruskan journey kita, perjalanan kita. Maka kami pun meneruskan perjalanan sehingga berjumpa dengan sesuatu yang seumpama sebuah kuali. Teruskan perjalanan, nampak satu binaan seumpama kuali, tapi kuali yang besar. Bukan kuali masak kat rumah kita, kat dapur kita tu, tak. Binaan. Dia seumpama macam kuali. Maka lantas aku menyangka ia berkata padanya teriakan yang tidak difahami serta pelbagai suara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memandang ke bawahnya. Terdapat di dalamnya lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang tidak berpakaian, dan mereka dinyalakan api di bawah mereka. Apabila mereka didatangi akan nyalaan itu, mereka pun meraung. Nabi mendengar daripada jauh sudah ada laungan yang tidak difahami. Tak tahu apa yang mereka cakap dalam tu, tapi meraung. Lalu Nabi SAW tengok apa yang ada di dalam binaan kuali itu, bercampur lelaki dan perempuan yang tidak berpakaian. Di bawah mereka, yakni di bawah kuali itu, dinyalakan api yang cukup marak. Apabila mereka kena sahaja api tersebut, di dasar kuali itu, binaan berbentuk kuali itu dinyalakan api. Bila terkena api tersebut, maka mereka pun meraung. Maka kata Nabi SAW, aku bertanya kepada kedua-dua, yakni orang yang escort baginda ni, siapakah golongan ni? Maka kedua-dua orang tadi berkata apa? Teruskan perjalanan. Maka kami pun meneruskan perjalanan sehingga berjumpa dengan sebatang sungai. Aku menyangka ia berkata merah seperti darah, dan di dalam sungai itu ada seorang lelaki yang sedang berenang. Jumpa sungai bukan sungai biasa. Bukan sungai yang kita duk nampak atas dunia ni, tapi airnya merupakan air yang berwarna merah. Dan ada satu orang lelaki duk berenang di dalam sungai itu. Di tepi sungai itu ada satu orang lelaki yang lain yang sedang mengumpul batu yang banyak. Bila orang yang ada di dalam sungai tersebut berenang nak pergi ke tepi sungai, dia berenang semahu-mahunya, sesungguh-sungguhnya nak menyelamatkan diri, nak pergi ke tebing sungai tersebut. Kemudian lelaki yang ada di tepi sungai yang memegang batu tadi pun, dia membuka mulut orang tersebut dan menyumbat batu itu di dalam mulut orang yang berenang tadi. Lalu dia pun berenang lagi, tak boleh ke tepi, berenang, dan kemudian kembali semula kepada lelaki yang berada di tepi sungai. Setiap kali kembalinya orang yang berenang tadi di tepi sungai, mulutnya dibuka dan disumbat seketul batu. Nabi SAW nak tahu siapa dia ni, yang dia ni berenang dalam sungai yang merah seperti darah. Dan dia ni bila berenang, nak berenang ke tepi, ada seorang lelaki tunggu duk pegang batu, dan dia akan sumbat batu tu dalam mulut orang yang berenang tadi ni. Siapa orang ni? Nabi SAW tanya. Maka katanya kepada aku, teruskan perjalanan. Sama juga dua orang lelaki tadi yang escort Nabi tak mau bagi tahu, tetapi hanya bagi tahu apa? Teruskan perjalanan kita. Maka kami pun meneruskan perjalanan sehingga berjumpa dengan seorang lelaki yang buruk wajahnya. Jumpa siapa? Satu orang lelaki yang parah rupa dia, teruk, hodoh. Nabi kata seolah-olah wajah yang paling buruk yang kamu pernah lihat. Buruknya bukan buruk biasa-biasa, tapi paling buruk yang kamu pernah tengok.
Dan di sisi lelaki itu, api dalam keadaan dia menyala-nyalakannya dan dia mengelilinginya. Lelaki buruk wajah tadi ni, dia buat apa? Di tepi dia ada satu api. Api yang tengah menyala-nyala, yang tengah marak, dan dia pun keliling api tersebut. Nabi nak tahu siapa lelaki ni. Tetapi mereka berdua yang mengiringi Nabi SAW pun teruskan, kata kepada baginda, teruskan perjalanan. Maka kami pun meneruskan perjalanan, sehinggalah berjumpa dengan sebuah taman hijau yang dipenuhi dengan bunga-bunga pada musim bunga. Taman hijau yang penuh dengan bunga. Kalau kita pernah pergi ke luar negara, musim bunga, Masya Allah, sangat cantik. Jadi Baginda SAW kata, kami sampai di satu taman yang menghijau, yang dipenuhi dengan bunga-bunga pada musim bunga. Dan di tengah taman itu, ada satu orang lelaki yang tingginya tinggi melangit, sehingga aku hampir tidak dapat melihat kepala dia. Tinggi orang tu sampai hampir-hampir Nabi tak nampak kepala dia. Lelaki itu dikelilingi ramai kanak-kanak yang aku tak kenal, kata Nabi. Dan begitu Nabi SAW pun tanya kepada kedua-dua orang yang mengiringi baginda, ini apa ini? Apakah semua ini? Apa maksud dia? Dan mereka pun berkata, teruskan perjalanan. Maka kami pun meneruskan perjalanan sehingga berjumpa dengan sebuah taman yang besar, yang luas, yang tidak pernah aku tengok yang lebih besar dan lebih baik daripadanya. Taman yang sangat luas, yang baginda tak pernah tengok pun seluas dan sebesar itu. Sabda baginda, mereka berkata kepada aku, naiklah ke atas. Maknanya, pergilah ke taman itu. Maka aku pun naik ke atasnya. Sabda Nabi, maka kami pun naik. Kemudian kami sampai di sebuah bandar yang dibina dari batu bata, dari emas dan perak. Naik di taman yang dipenuhi, yang baik, yang indah. Kemudian jumpa satu city, satu bandar. Dan bandar tu bukan dibuat daripada besi, batu, tetapi diperbuat daripada emas. Binaan-binaan dia diperbuat daripada emas dan juga perak. Kami pun datang ke pintu bandar itu, pergi ke gerbang bandar, pintu gerbang bandar itu. Kami meminta dibukakan pintu kepada kami, dan pintu itu dibukakan kepada kami. Nak masuk bandar tu kena minta izin dulu. Minta izin buka pintu baru dapat masuk. Kami pun masuk, lantas berjumpa dengan seorang lelaki yang separuh wajahnya sangat cantik sebagaimana kamu tak pernah tengok, dan separuh lagi hodoh sebagaimana yang kamu tak pernah tengok. Masuk di dalam bandar yang diperbuat daripada emas itu, ada jumpa satu orang lelaki. Muka dia two face. Sebelah elok, yang kita pun tak pernah tengok keelokan dia. Yang sebelah lagi hodoh dan buruk, yang tak pernah kita tengok orang sehodoh dan seburuk itu. Sabda Rasulullah, kedua-duanya berkata kepadanya, masuklah kamu ke dalam sungai itu. Dia minta lelaki yang hodoh tadi dan yang sebelah elok dan sebelah hodoh tadi masuk di dalam sebuah sungai. Tiba-tiba sungai mengalir seperti air putih yang sangat jernih dan juga suci.
lalu mereka masuk, ni golongan, kumpulan yang sebelah muka elok, sebelah muka tak elok. So kumpulan ni, golongan ni masuklah ke dalam sungai tersebut. Kemudian mereka kembali kepada kami, naik daripada sungai itu, dan keburukan pada rupa mereka sudah pergi. Tak ada dah wajah yang sebelah buruk tu, tak ada. Maka wajah mereka bertukar menjadi lebih baik. Maka mereka menjadi orang yang handsome lah selepas keluar daripada sungai tersebut. Mereka berkata kepadaku, yakni dua orang yang escort ni bagi tahu kepada Nabi, inilah syurga Adnin, inilah syurga Adnin, dan inilah tempat tinggalmu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengangkat pandanganku, lantas aku melihat sebuah istana seperti awan putih yang bersendirian. Nabi tengok di depan, nampak satu istana seumpama awan putih yang seketul je dekat situ. Tak ada tempat lain di situ, yang bersendirian, kata baginda. Kedua-duanya berkata kepadaku, inilah tempat tinggalmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada kedua-duanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kamu berdua. Tinggalkan aku, maka aku akan memasukinya. Nabi bagi tahu dua orang yang escort dia tadi, subhanallah, tinggalkan aku di sinilah. Aku nak masuk cepat-cepat tempat ni. Tempat yang indah, tempat yang begitu menenangkan. Aku nak masuk, tinggalkan aku di sini. Tetapi dua orang yang escort Nabi ni kata apa? Kamu tak boleh memasukinya sekarang. Bukan masanya untuk masuk di tempat tu lagi. Maka kata Nabi, aku berkata kepada kedua-duanya, aku telah melihat keajaiban-keajaiban pada malam ini. Apakah sebenarnya yang aku lihat? Nabi nak tahu, Nabi concern. Apa yang Nabi lihat daripada permulaan perjalanan mimpi tadi, berjumpa dengan dua orang yang salah seorangnya yang berdiri menghempas batu kepada yang berbaring, berjumpa dengan dua orang yang salah seorang daripadanya mengait di mulut, di hidung, di mata, sehinggalah membelah sehingga ke tengkuknya. Apa yang terjadi kepada orang yang mandi, yang berenang di sungai merah umpama darah, yang bila sampai dia berenang itu ke tebing, disumbatkan mulut dia dengan batu, lalu dia pergi berenang lagi dan kembali pula. Begitulah seterusnya. Dan siapa pula orang lelaki dan perempuan yang tidak berpakaian, yang duduk dalam satu binaan kuali yang di dalamnya dipasangkan api yang menyala-nyala. Dan siapakah yang Nabi lihat tinggi sehingga hampir-hampir tak melihat wajahnya, dan ramai anak-anak yang baginda tidak kenali bermain-main di sekelilingnya. Apakah taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga dan sebagainya. Semua peristiwa yang Nabi SAW melalui pada malam itu, Nabi nak tahu apa yang berlaku sebenarnya, siapa mereka. Maka mereka berkata kepadaku, sekarang kami akan bagi tahu kepada kamu. Oh, dah habis perjalanan tu, barulah dua orang yang escort Nabi SAW nak bongkarkan rahsia, nak bagi tahu apa yang Nabi SAW lihat tadi. Lelaki pertama yang dihempapkan pada kepalanya batu adalah kerana dia menerima Al-Quran lalu menolaknya dan lalai daripada mengerjakan kefarduan solat. Orang yang telah diterangkan kepada dia Al-Quran, orang yang telah diberitahu kepada dia apa yang Allah nak melalui Al-Quran, dia dah tahu isi Al-Quran tu apa, dia sudah belajar dan dia ketahui, tetapi minta maaf, dia menolak apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Orang ni adalah orang yang dihempas batu tadi ni sehingga pecah muka dia.
Dan juga lalai daripada mengerjakan kefarduan solat. Orang yang sengaja melalaikan ibadat sembahyang dia, yang tak ambil kisah langsung, yang tinggalkan solat, dan kemudian antara yang lalai daripada solat ni apa? Dia mengakhir-akhirkan waktu. Dah nak dekat-dekat dah dengan waktu solat yang lain, barulah dia nak solat. Saja bagi last dalam agenda hidup dia, oh ini lagi penting, kerja-kerja kehidupan ni. Sehingga di akhir-akhir itulah barulah dia nak mengerjakan sembahyang untuk melepaskan diri dia semata-mata daripada kefarduan. Bukan sembahyang dia itu untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Bukan sembahyang dia itu untuk mengharapkan rahmat dan redha daripada Allah. Tak, tetapi sekadar nak apa? Nak melepaskan kefarduan. Janji aku sembahyang, dia kata. So dia sembahyang ujung-ujung waktu tu. Ni orang antara orang yang melalaikan sembahyang dia. Dan antara yang lain, orang yang solat untuk dilihat dia ni bagus. Kehidupan asal dia tak sembahyang pun, tapi bila nak pergi rumah bakal mertua, oh kemah dengan semua kan. Pakcik tanya, jom kita sembahyang. Saya dah ada wuduk dah, pakcik. Tapi kehidupan sebenarnya dia tak sembahyang pun. Dia sembahyang kerana apa? Hendak dilihat bagus di mata seseorang. Maka ini soal, ini melalaikan solat. Alladzina hum yura'un, nak dilihat. Tapi bukan kerana dia sayang kepada Allah. Bukan kerana dia sedar dia ni hamba Allah, tidak. Tetapi kerana nak dilihat istimewa di mata seseorang. Dan lelaki yang kamu datangi tadi, yang dikait dari tepi mukanya sehingga tembus ke tengkuknya, dan dari lubang hidungnya sampai ke tengkuk, dan juga dari mata hingga tembus ke tengkuknya, dia ialah lelaki yang keluar dari rumahnya untuk menyebarkan pendustaan ke seluruh ufuk. Nak menyebarkan sesuatu yang bohong, sesuatu yang dusta, itu sangat mudah pada sehari ini. Betul tak betul? Within second, tak sampai seminit pun kita boleh buat benda tu. Bila sampai satu pendustaan kepada kita, suatu pembohongan, suatu benda yang aib, suatu benda yang buruk, suatu benda yang tak betul, kita buat sikit je, 2 saat je, kita pergi forward dekat orang, sebarkan di seluruh ufuk, sebarkan kepada orang ramai. Maka ingat balasan dia apa? Dikaitkan daripada mulut, hidung dan mata sehingga tembus ke tengkuk dia. Sebab itu apa-apa yang sampai kepada kita, kena pastikan perkara itu sahih, kena pastikan perkara itu benar. Jangan benda-benda yang dusta sampai kepada kita, oh ni benda baru ni, kita baru tahu. Supaya nak nampak kita ni macam tahu, kita pun pergi forward ke orang. Padahal benda tu benda tak betul. Sebab itu Allah peringatkan kepada kita, bila sampai satu berita, fatabayyanu, selidik dulu, betul tak betul benda ni, betul tak betul, tanya dulu. Contohnya baru ni, sampai satu pertanyaan kepada saya tentang daging korban ni. Biasa nak main korban ni, dia akan keluar soalan-soalan pasal korban ni. Dia kata, betul ke ada seorang makcik bagi tahu kat saya, daging korban ni tak boleh simpan lebih 3 hari. Pernah dengar? Pernah dengar? Boleh tak boleh? Tak tahu. Abang, boleh tak boleh simpan daging korban lebih 3 hari? Boleh? Ha? Ada orang kata boleh, ada kata tak boleh. Baik. Dia jadi keliru sebab ada hadis. Dan hadis itu pun hadis yang sahih. Nabi tidak benarkan
untuk menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Ada hadis lain. Kemudian selang beberapa waktu, sehinggakan sahabat-sahabat mengadu, ada orang yang sukar, yang susah datang selepas waktu korban lebih daripada 3 hari itu, yang datang nak kepada daging. Macam mana nak bantu daging korban dah simpan hanya 3 hari? Maka Nabi SAW keluarkan satu lagi hadis yang membenarkan untuk disimpan supaya apa? Standby, orang-orang susah nak datang. Maka dibolehkan untuk simpan lebih 3 hari. Maka hadis yang latest memansuhkan hadis yang awal. Seumpama kita ziarahi kubur. Pernah satu ketika Nabi larang kan untuk ziarah kubur. Dan kemudiannya ada hadis yang datang selepasnya, Nabi membenarkan kita menziarahi kubur. Maka sebab itu, bila kita nak tahu satu-satu perkara, kena lihat daripada banyak sudut hadis. Jangan sampai kita baca satu hadis, hadis ni hadis sahih ya? Tak boleh simpan lebih 3 hari. Maka kita pun buat peluang hukum kita. Oh, kita beritahu. Macam makcik tu bagi tahu kawan, baik, nasib baik kawan tu tanya kat kita. Kalau kawan tu pun percaya lalu tu je, dia kira perhabis 3 hari. Lepas tu orang yang datang selepas daripada tu, satu hal. Yang kedua, dia akan pergi tuduh orang yang simpan lebih daripada 3 hari. Ada NGO yang buat korban yang banyak, beratus-ratus ekor, takkan nak perhabis 3 hari je. Dia nak spread kepada seluruh dunia, takkan ambil masa 3 hari je. Maka dibawa pula satu tuduhan nanti, oh NGO ni tak betul, tak kena dengan hadis Nabi. Sedangkan dia tak tahu ada hadis yang mutaakhir, hadis yang latest yang memasukkan hadis terdahulu. Sebab tu kita kena, bila dapat satu perkara, kita kena tengok keseluruhan hadis-hadis yang ada sebelumnya, yang selepasnya, dan kesimpulan yang dibuat oleh para ulama. Ini pentingnya para ulama. Sebab mereka memahami hadis itu daripada pelbagai sudut. Bukan macam setengah orang, dia baca hadis satu, kemudian dia keluarkan hukum tanpa berpandukan kepada ulama. Ini yang silap. Hadis itu tidak silap. Hadis itu tidak silap. Yang silap adalah orang yang nak menilai hadis itu ikut dia sendiri. Dengan ketidakpakaran dia, dengan tidak merujuk kepada ulama, dia akan mengeluarkan hadis ikut pemahamannya yang cetek. Begitu. Jadi orang yang disiksa di dalam hadis ini, disiksa, ditarik daripada mulut, daripada hidung, daripada mata itu, ditarik sehingga tembus ke tengkuknya. Itu adalah orang yang menyebarkan pendustaan, pembohongan di seluruh ufuk, yakni di merata tempat. Dengan gadget hari ini tidak mustahil perkara itu. Dia tak payah keluar, dalam rumah dia saja dia boleh pergi sebar pendustaan ke seluruh pelusuk. Pelusuk dunia pula tu. Manakala ramai lelaki dan perempuan yang dalam keadaan tidak berpakaian dalam binaan seperti kuali, mereka ialah para penzina lelaki dan penzina perempuan. Manakala lelaki yang engkau datang kepadanya yang berenang di dalam sungai, lalu disumbatkan ke dalam mulut mereka itu dengan batu, mereka ialah para pemakan riba. Orang yang memakan riba. Kita hari ini sebut bunga, faedah dan sebagainya. So Islam tidak membenarkan memakan riba. Jadi hati-hati dengan pemakan riba ni. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disumbatkan batu ke dalam mulut mereka. Dan berkata lagi dua orang yang escort Nabi SAW tadi, dan lelaki yang sangat buruk wajahnya, yang di sisinya ada api yang menyala-nyala, dan dia pun mengelilingi api tersebut. Dialah
penjaga neraka, iaitu malaikat Malik. Dia diciptakan memang paling buruk wajah dia, sampai tak pernah tengok seburuk itu wajah dia. Sesuai dengan tugas dia, penjaga neraka. Jaga tempat yang ngeri. Takkan nak bagi malaikat hak lembut, bagi hak paling buruk sekali. Tetapi buruk itu bukanlah menurunkan darjat malaikat Malik, tidak. Dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesuai dengan tugas dia untuk menjaga neraka, untuk bersama-sama dengan mereka yang kufur kepada Allah, sudah pasti layaklah diberikan wajah yang bengis, buruk kepada dia. Dan lelaki yang tinggi di taman hijau, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kanak-kanak yang mengerumuninya adalah seluruh kanak-kanak yang mati di atas fitrah. Anak-anak yang meninggal sebelum balik mereka, sebelum ditaklifkan kefarduan kepada mereka, mereka mati sebelum itu. Maka mereka mati di atas fitrah, mati di atas tidak ada dosa, mati dalam keadaan suci. Walaupun mereka lahir dalam kalangan orang Kristian, walaupun mereka lahir dalam keluarga orang Buddha, walaupun mereka lahir dalam keluarga Hindu, tetapi mati mereka sebelum balik, mereka adalah mati di atas fitrah. Dan mereka itulah bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sebuah taman yang khusus kepada mereka, taman yang begitu indah dan hijau. Maka sebahagian daripada kaum muslimin bertanya, wahai Rasulullah, anak-anak orang musyrik termasuk? Maka kata Nabi, anak-anak orang musyrik pun termasuk, iaitu anak-anak mereka yang mati sebelum baligh. Adapun selepas daripada baligh, telah memikul taklif, maka ketika itu mereka sudah dikira dosa, dan juga apa yang mereka buat akan dipertanggungjawabkan. Dan kaum yang separuh daripada wajah mereka sungguh cantik dan separuh lagi sungguh buruk. Kan Nabi jumpa ada satu kaum yang half-half muka dia, sebelah cantik dan sebelah buruk. Mereka ialah siapa? Mereka adalah kaum yang mencampur adukkan amalan soleh dengan amalan yang buruk. Orang yang sekali buat amal soleh, sekali-kali dia buat buruk. Sesekali dia, kemudiannya dia bertaubat, kemudian dia buat lagi, kemudian dia buat amal soleh, cari pahala dan sebagainya, kemudian dia selang dengan perbuatan buruk. Tetapi apabila amal soleh mereka lebih banyak daripada amal buruk, maka mereka akan ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan mengampunkan mereka. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita baca hadis ini, kita mengetahui bahawa balasan yang akan diberikan di akhirat nanti adalah berdasarkan amalan manusia itu sendiri. Bagi manusia yang mereka enggan beramal dengan apa yang mereka tahu daripada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tahu Allah wajibkan menutup aurat, tapi mereka tak mahu, mereka tolak. Mereka tahu Allah larang untuk berjudi, tapi mereka tolak benda tu, nak juga berjudi. Mereka larang Allah Ta'ala, mereka tahu Allah Ta'ala larang untuk bercampur lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batas. Maka tahu, tapi mereka buat juga. Mereka menolak apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka, dan termasuklah orang yang melalaikan salat fardu, maka orang tersebut akan dihancurkan kepala mereka dengan batu. Betul lah apa yang Melayu kata, keras kepala, tak mau ikut Al-Quran dan juga Sunnah. Bila keras kepala,
Try dengan batu akhirat tengok. Nak tengok keras tak keras. Rupanya hancur kepala yang keras tu. Hancur. Dan orang yang mengada-adakan cerita dan menyebarkan dusta akan dikait mulut, lubang hidung dan kedua mata mereka. Mereka akan menjadi lintah darat. Mereka yang menjadi lintah darat dengan memakan riba akan berenang di dalam tasik yang berdarah sambil mulut mereka disumbat dengan batu. Baik. Di dalam hadis ini disebut tentang melalaikan salat fardu. Disebut oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, orang yang tertidur ataupun lupa tanpa sengaja, melanggar waktu semayang, bangkit tidur tu Masya Allah sudah pukul 8, manakah sempat tahajud, yang sempat hanya terkejut, tak sempat. Subuh pun tak sempat. Mereka tertidur. Bukan sengaja tidur, bukan maksudnya dah masuk subuh mereka dah jaga tapi tidur balik. Tu betul-betul melalaikan, tapi memang tak sedar langsung. Maka termasuk orang yang tertidur. Maka mereka itu dimaafkan. Tak termasuklah orang yang dihempas batu tadi ini. Mereka dimaafkan. Namun tetap perlu solat waktu yang terlepas, selepas sedar daripada tidur ataupun teringat semula. Ada orang seronok sangat shopping dekat Padang Besar contohnya, lupa daripada lepas Zuhur tu sampailah nak maghrib kan, seronok shopping apa, lupa sembahyang asar kan, sembahyang maghrib. Awak rasa macam kurang, la ilaha illallah, tak sembahyang asar, teringat ya sembahyang pas. Jangan teringat tu, tak apalah kita makan kacang tu. Pergi sembahyang. Dah, teringat terus sembahyang. Begitu. Jadi kalau dia duk buat sambil lewat apa semua, duk tunggu panjang masa ni, dikira termasuk lalai. Orang tak lalai ni apa? Dia teringat terus dia sembahyang. Ataupun orang terbangun daripada tidur, Masya Allah dah lewat dah terlepas waktu sembahyang, dia terus sembahyang. Okey? Dan peringatan keras bagi orang yang suka berdusta lantas menyebarkan, apatah lagi pada era hari ini, era langit terbuka dengan alat teknologi yang canggih sekarang. Dan amaran ini perlu kita ambil berat oleh mereka yang bekerja dalam bidang media massa, sama ada media cetak atau elektronik. Ni nak main ni, wartawan, benda nak buat sensasi, dia akan cari benda yang kadang-kadang tak betul. Dia akan create benda tu bagi orang masyarakat ni salah sangka. Dia akan buat tajuk tu bagi orang baca tajuk ya, terus hentam. Ni, kesian macam ni, wartawan yang tak beretika. Bukan semua, ada segelintir. Ada sikit yang saja nak cari pasal ni. Ingat pesan Nabi SAW ni, kalau disebarkan benda yang macam tu, maka akan dikait mulut, lubang hidung dan mata mereka sehingga tembus ke leher mereka. Dan dusta yang paling besar sekali adalah berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak cakap pun macam tu, Nabi tak cakap macam tu, tapi dia kata Nabi cakap macam tu. Allah tak berfirman apa macam tu, tapi dia kata Allah berfirman macam tu. Maka hati-hati, siapa-siapa yang berdusta atas nama Islam, Allah dan juga Rasul, dia akan ditempatkan di dalam neraka menurut hadis Nabi yang sahih. Jadi apa yang kita pelajari daripada hadis ini mudah-mudahan memberi peringatan dan manfaat kepada kita semua. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.